Baik, hari ini sebenarnya sudah memasuki lebih 2 bulan negara kita di bawah fasa peralihan akademik yang bermula sejak 1 April lepas yang mana pintu ekonomi kembali dibuka luas, termasuk pintu sempadan yang membenarkan pelancong untuk memasuki ke negara kita. Dan bersempena pula dengan cuti sekolah penggal pertama yang bermula hari ini dan juga esok bagi setengah negeri, kita pastinya boleh menjangkakan sektor pelancongan kita akan terus mendapat sambutan tidak kira pengunjung dari dalam dan luar negara. Kerana kalau nak ikutkan pada bulan Jun ini juga, Singapura sudah pun mula cuti sekolah dan kebanyakan negara luar yang ada cuti musim panas ataupun summer break juga pastinya akan menjadikan Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan. Jadi kita ingin juga melihat bagaimana agaknya proses pemulihan sektor pelancongan di negara kita ketika ini bersama dengan saya, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, Encik Uzaidi Udanis. Uzaidi, kongsikan kepada kami bagaimana agaknya keadaan sektor pelancongan kita sejak ia mula kembali bernafas pada 1 April, apa perubahannya agak-agak? Ya, Faris, Alhamdulillah apabila kita melihat rata-rata tempat-tempat di restoran, di tempat-tempat penginapan, tempat-tempat pelancongan, kita tengok lihat tempat-tempat tu dipenuhi dengan pelancong-pelancong. Tak kira tempatan dan juga antarabangsa. Jadi Alhamdulillah sejak dibuka, sempadan kita dibuka pada 1 hari bulan April lepas, kita lihat ramai pelancong-pelancong antarabangsa telah datang sini dan telah diberitahu oleh KSU Kementerian Pelancongan Datuk Suraya yang mengatakan Malaysia telah menerima lebih kurang 250,000 pelancong antarabangsa sejak April 1 April 1 dan juga kita sasarkan, menteri telah mensasarkan lebih kurang 2 juta pelancong antarabangsa yang akan memberi lebih kurang 8.6 bilion ringgit di bawah di kategori untuk tourism revenue. Jadi ini sebenarnya tourism industri semakin maju, semakin mantap dan kita juga mempunyai semakin mantap ni kita juga mungkin ada cabaran-cabaran yang lain. Cabaran-cabaran yang kita perlu hadapi, yang kita perlu tandangi secepat mungkin, Faris. Dan kalau Uzaidi, kalau mengikut kepada trend, mungkin jenis pelancongan yang macam mana yang semakin mendapat sambutan? Kerana negara kita ni memang kita tahu cukup kaya dengan budaya dari kepelbagaian kaum, alam semula jadinya lagi dengan pulau-pulau yang indah dan juga pembangunan yang cukup pesat. Jadi ramai di antara pelancong kita ni lebih cenderung untuk bercuti di mana? Adakah di pulau, di bandar ataupun di desa sebenarnya? Ya, sebenarnya produk-produk pelancongan kita ni banyak, tempat-tempat destinasi di Malaysia ni banyak. Jadi syukur Alhamdulillah dengan adanya pelbagaian produk-produk ni kita dapati sama rata lah, sama rata yang kita menerima pelancong-pelancong antarabangsa dan juga tempatan. Tapi yang semakin ketara kita lihat, of course pulau-pulau semakin popular dan juga di tempat-tempat ekotourism di mana tempat-tempat untuk glamping, untuk camping, untuk beriadah, untuk aktiviti-aktiviti adventure ini semakin menjadi popular dan saya agak terperanjat juga produk-produk yang unik. Baru-baru ni kerajaan negeri Pahang ataupun melalui tourism Pahang telah melancarkan di apa yang dinamakan dark sky tourism, langit gelap. Pelancongan langit gelap. Ini telah mendapat perhatian yang amat banyak daripada pelancong-pelancong tempatan dan juga pelancong antarabangsa. Jadi kita perlukan kumpulkan, kita perlukan keluarkan, hasilkan pelancong-pelancong produk-produk pelancongan yang unik, pengalaman yang unik. Jadi saya rasa banyak di Malaysia ni, Faris. Encik Uzaidi, kita tahu hampir ke semua negeri sektor pelancongannya dilihat semakin pulih. Malah ada yang mendapat sambutan luar biasa. Tapi masalah kaki tangan sebenarnya sering menjadi persoalan. Dan setakat ini adakah isu pekerja itu masih lagi membelenggu sektor pelancongan, Uzaidi? Ya, Faris, pagi tadi saya telah membuat engagement dengan pemain-pemain utama industri hospitality dan industri pelancongan. Dan kita dapati mereka mengatakan bisnes mereka booming, bisnes mereka melonjak, tetapi mereka menghadapi krisis yang teruk, krisis yang besar, iaitu kekurangan pekerja. Ini satu krisis yang sangat kita tak boleh selesai dalam masa sekelip mata. Tetapi Alhamdulillah dengan adanya engagement tadi, kita akan mencadangkan pada pihak kementerian 8 langkah segera untuk kita tandangi krisis ini. Jadi apabila krisis begini, kita perlukan penyelesaian di luar kotak, out of box punya method untuk kita selesaikan. Jadi saya insya-Allah kami akan berjumpa dengan pihak kementerian dan untuk kita mencadangkan 8 langkah segera
untuk kita menghadapi. Kalau tidak, susah kita nak memberi perkhidmatan yang bagus, perkhidmatan yang baik untuk pelancong-pelancong kita. Apa agaknya 8 langkah tersebut, Zaidi? Mungkin antaranya boleh dikongsikan sikit kepada kami? Ya, antaranya sebenarnya kita lihat sekarang ni walaupun kita mempunyai ramai graduan-graduan pelajar hospitality dan tourism, tetapi kita harus memberi peluang pada semua, because pelancongan ni is about the people. Jadi saya harap pelajar-pelajar sekolah menengah diberi exposure lah, untuk memberi mereka peluang untuk mereka belajar dan juga mendapatkan imbuhan ataupun mendapat income. Itu adalah dipanggil learn and earn. Dan saya harap dengan pihak Kementerian Pelajaran dan juga dengan pihak Kementerian Pelancongan, kita boleh bersama untuk menyelesaikan bagaimana kita boleh menarik lebih ramai lagi minat daripada sekolah-sekolah pelajar-pelajar sekolah menengah. Kita tengok Thailand dan juga di Indonesia, mereka menggalakkan pelajar-pelajar daripada sekolah menengah lagi untuk menceburi di industri pelancongan. Itu satu. Yang kedua, kita lihat antarabangsa, kita nak galakkan exchange student. Exchange student, di mana exchange student ni boleh belajar culture ataupun budayaan kita. Dan saya harap dengan adanya exchange student plan program ni, kita akan boleh lebih ramai lagi lah. Kita akan kurangkan bergantungan kita pada pekerja-pekerja asing. Dan juga kita lihat college-college kita ni, saya risau tidak ramai ibu bapa yang menggalakkan anak-anak mereka menceburi industri pelancongan, industri hospitality ni. Ini adalah satu persepsi yang buruk, di mana mereka katakan, pelancongan ni macam-macam problem lah, tidak ada peluang besar lah, tidak ada jalanan kerjaya yang bagus lah. Dan ini sebenarnya industri pelancongan ni adalah industri yang sangat murni. Kita menerima pelancong, kita menjadi tuan rumah. Jadi tuan rumah ni, sebagai tuan rumah ni, kita menerima pelancong-pelancong, menerima pelawat-pelawat, dan apabila pelawat bergembira, suka, puas hati, kita mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang lebih banyak lagi. Itu sebenarnya industri ni industri yang niat yang murni. Jadi haruslah kita sama-sama kita menceburi, kita galakkan anak-anak kita menceburi industri pelancongan dan juga industri hospitality. Ini antaranya, banyak lagi, jumlahnya 8, dan saya harap kita boleh bersama dengan pihak kementerian, bukan hanya Kementerian Pelancongan, tetapi kementerian lain yang berkaitan. Faris. Dan diharap 8 langkah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Seterusnya, Uzaidi, saya nak bertanyakan, sebagai pemain industri pelancongan, apa agaknya yang masih menjadi kerisauan ataupun kebimbangan? Adakah Uzaidi merasakan mungkin penyakit seperti wabak cacar monyet itu, monkeypox itu mungkin menjadi satu ancaman besar lagi selepas ini? Dan apa agaknya SOP yang sekarang ni sedia ada ni mungkin boleh ditambah baik untuk masa ini, Uzaidi? Ya, sebenarnya industri pelancongan ni kita dah biasa dengan krisis-krisis, daripada bird flu, daripada SARS, daripada krisis-krisis lain. Jadi kita harus menerima akan datang lebih banyak lagi, mungkin banyak lagi krisis. Jadi kita kena menerima itu sebagai satu cabaran untuk kita industri pelancongan. Tapi saya dengan adanya krisis ataupun pandemik COVID ni, kita banyak belajar yang mana kesihatan tu amat penting. The health is important. Jadi mantra-mantra untuk pihak-pihak industri pelancongan, dia katakan kalau good safety means good business. Good health means good business. Ini adalah mantra yang kita harus teliti supaya kita jaga safety, keselamatan pelancong. Kita jaga kesihatan tempat pelancong kita. Ini adalah satu mantra yang sangat penting. Itu satu. Yang kedua, saya lihat kos makin lama semakin tinggi. Itu kerisauan kami lah, di mana bukan hanya makanan, bukan hanya minyak mentah, tetapi juga dengan ada kos-kos ini, kita harus menanggung dengan meningkatkan kos hotel, bilik hotel, harga hotel, dengan kos makanan, dengan kos penerbangan. Walaupun kos penerbangan tu tinggi, tetapi ramai, kita mempunyai kebanyakan flight semua penuh, terutama di Malaysia ni. Jadi ini antara kerisauan kami, di mana kita perlu kita perlu balancekan antara krisis ini dan juga peluang-peluang bisnes industri pelancongan. Baik, terima kasih Uzaidi Udanis, Presiden Majlis Pelancongan Malaysia MTC, yang berkongsikan bagaimana situasi sektor pelancongan negara kita sekarang ini. Ialah pastinya ramai yang akan daripada luar negara maupun dalam dan luar negara, pastinya ramai yang memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan kerana banyak sebenarnya lokasi-lokasi yang menarik untuk kita kunjungi di Malaysia. Dan itu antara perkongsian, dan saya looking forward juga untuk melihat apa agaknya 8 langkah untuk menyelesaikan masalah kekurangan pekerja dalam sektor pelancongan. Itu yang dijanjikan oleh Uzaidi sebentar tadi. Saya kira itu sahaja cerita petang ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.